بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك بسم الله. الناس إله InsyaAllah kita akan kuliah secara online atas talian dalam seminit lagi insyaAllah. Boleh share dan boleh like link ini ke rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini ada keberkatannya dan kebaikan insyaAllah. InsyaAllah boleh share pada rakan-rakan, ya, sahabat-sahabat. Boleh dengar suara saya? Tolong komen sikit. Kalau okey, jelas ataupun tidak. Okey, 6:45. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud,
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita, ya, sehingga kita bertemu lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah menjalani beberapa hari ibadah Ramadan, ya, puasa, ya, dan ibadat yang lain-lainnya yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini sangat bermakna buat kita, dengan kita mengambil kelebihan yang ada, dengan kita mendapatkan, ya, kebaikan yang banyak, ya, fadilat yang banyak yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai bersahur, ya. Mudah-mudahan kita dapat pahala sahur dan kita dapat pahala, kita dapat keberkatan dalam kita bersahur, ya, dan kita dapat pahala kerana kita takhirus suhur, kita melewatkan sahur. Kemudian kita dapat pahala kerana kita solat berjamaah, ya. Solat jemaah ni tuan-tuan, masya-Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin, sangat luar biasa. Bahkan subuh pula ia disebut dalam beberapa hadis berkaitan dengan galakan, gesaan supaya kita, ya, supaya kita jaga apa ni, solat subuh kita, solat subuh berjamaah. Yang dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ia disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sembahyang subuh, kemudian Nabi duduk, ya, Nabi duduk, ya, yazkurunallah. Selepas Nabi sembahyang subuh jemaah, Nabi duduk sehinggalah tatlu asy-syams, sehinggalah terbit matahari. Sembahyang duha, ya, Nabi sembahyang 2 rakaat. Ya, ulama sebut sembahyang duha lah, fi awwali waqtiha, ya, sembahyang duha yang di awal waktunya. Ganjarannya apa tuan-tuan dan sekalian? Ganjarannya ialah seperti kita mendapat pahala, fadilatnya seperti mendapat pahala haji dan umrah, ya, yang sempurna. Masya-Allah tabarakallah ahsanul khaliqin. Mudah-mudahan, ya, kita jaga semua ni. Ya, kalau bulan lain mungkin susah untuk kita jaga, bulan Ramadan saya rasa mudah untuk kita jaga. Ya, kemudian kita solat jemaah, ya, kemudian kita baca zikir, ya, zikir yang belum zikir nanti boleh sambung zikir, yang dah zikir alhamdulillah. Ya, zikir yang biasa-biasa antaranya ialah al-ma'thurat, ya, al-ma'thurat yang ma'thur yang disusun oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Ya, sangat sesuai dan sangat melengkapi makna-makna puji Allah, selawat Nabi, ya, dan kita minta macam-macam dalam doa al-ma'thurat tersebut. Dan semua ini menjanjikan kebaikan, ya, kepada kita bersama. Dan kita nantinya jangan lupa solat duha. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkatan dan kebaikan yang banyak, ya, dalam hari-hari Ramadan yang kita lalui. Ada satu hadis juga Nabi Allah Ta'ala memberkati, Nabi minta supaya Allah berkat, ya, umat Nabi SAW ini di awal pagi lagi, ya. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu, ya, antaranya ialah Ibn Hajar Al-Asqalani disebut dalam kitab Fathul Bari, juga disebut oleh pengarang kitab Zadul Ma'ad, ya, berkaitan dengan larangan, ya, ataupun tidak sesuai untuk kita tidur lepas subuh. Maksudnya lepas subuh duk gelap-gelap lagi, matahari belum terbit lagi kita tidur, ya. Dalam hadis tu Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukurina, ya, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhanku, berkatilah umatku di awal paginya, di awal pagi-pagi lagi. Kemudian disebut dalam hadis tu Nabi SAW, ya, ketika mana nak membuat keputusan, ya, nak pilih as-sarriyah atau jaishan, ya, sarriyatan atau jaishan, Nabi pilih di awal pagi lagi. Demikian juga sahabat-sahabat yang keluar bertebaran mencari rezeki di atas muka bumi ini, mereka keluar di awal pagi lagi. Makanya, ya, Ibn Hajar sebut, ya, tak digalakkan, ya, dan sebab waktu pagi itu, ya, dibahagi-bahagi, sedang disusun-susun untuk
pembahagian rezeki masing-masing. Ya, jadi kalau kita tidur, rugilah kita. Ya, kalau kita tengok, ya, pagi-pagi semua binatang melata di atas muka bumi mencari rezeki. Ya, tiba-tiba kita pilih untuk tidur pagi, alangkah ruginya. Jadi saya sebut pada diri saya terutamanya dan pada tuan-tuan puan sekalian, ya, sidang pendengar sekalian, sidang penonton semua, supaya kita tinggalkan tidur, ya, di awal pagi. Ya, walaupun mengantuk mungkin, tetapi kalaulah mungkin, ya, kerana kita kepenatan, kerana tidur yang lewat, ya, kerana kita tak sihat sebagainya, yang tu ada pilihan lah, ya, ada kelonggaran. Tapi nak sebutnya ialah jangan jadikan dia amalan. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya, ingat Nabi doa, ya Allah berkatilah umatku di awal paginya. Sebab tu di awal pagi, ya, mereka-mereka yang bertebaran keluar pergi kerja, ya, awal pagi pergi mencari rezeki, barakah tuan-tuan. Ya, murah rezekinya insya-Allah. Ya, tapi musim PKP ni kita duduk stay at home, duduk di rumah, kekal di rumah. Walaupun kita kekal di rumah, so banyak aktiviti yang kita boleh buat di rumah. Ya, kita boleh berkebun, kita boleh bercocok tanam, kita boleh di riadah. Ya, kita boleh baca Quran, kita boleh buat zikir, kita boleh macam-macam lah. Ya, boleh pelbagaikan, menggunakanlah kekreatifan masing-masing untuk bagaimana nak olah kehidupan di rumah. Ya, sementara kita bersama dengan family, keluarga, isteri, anak-anak di rumah. So, buatlah sesuatu yang bermanfaat insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah hari ini hari yang ke-6. Ya, hari yang ke-6 kita melaksanakan ibadah, ya, Ramadan. Ya, ibadah Ramadan yang saya suka sebut bahawa Ramadan ini, tuan-tuan puan sekalian, dia datang dalam bentuk package. Dia bukan difahami hanya puasa saja, yang dalam kata erti tak makan tak minum saja, tetapi jauh lebih daripada itu. Puasa, ya, puasa, tapi kita kena faham puasa pun bukan hanya tak makan tak minum. Puasa juga ialah tak makan tak minum. Jaga mulut, jaga lidah, jaga hati, jaga pandangan, jaga segala anggota-anggota kita. So, kena jaga. Ya, yang kata puasa tadi ni, li ajlillah, kerana Allah Ta'ala. Ya, kita tak makan, tak minum dan kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagi-bahagikan puasa ini kepada 3 tahap, 3 tingkatan. Pertama dia panggil puasa saumul khusus. Ya, yang kedua ialah khususul khusus. Yang ketiga ialah saumul awam. Ya, yang pertama ialah puasa khusus. Puasa khusus ni tuan-tuan, okey, saya nak mulakan dengan puasa awam dulu. Puasa awam ni tuan-tuan sekalian ialah tak makan tak minum saja. Ya, maka anggota panca inderanya tidak dijaga, tidak dipelihara dengan baik. Ya, dia hanya tak makan tak minum, dia faham tak makan tak minum, aurat tak tutup pun tak ada apa-apa. Ya, mengata tetap juga membuat agenda-agenda musuh, membawa agenda-agenda musuh, fitnah, sebarkan cerita-cerita palsu, kisah-kisah yang tak betul, tetap juga dia buat. Ya, terlibat lagi dengan dosa-dosa mengumpat, fitnah, mengata, mencerca, ya, dan yang lain-lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia faham hanya puasa itu tak makan tak minum. Dan lebih malang dia faham apa? Dia faham, ya, agama ini tidak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Ya, agama puasa, ya, dia adalah puasa. Ya, sedangkan kita kata dulu, tuan-tuan puan sekalian, ya, untuk memastikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, jangan kamu mati melainkan sebagai seorang muslim, seorang Islam, kita kena tunduk patuh pada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang suka ataupun tidak kita kena patuh. Ya, kan pelik hidup atas muka bumi, makan rezeki Allah, sihat pun Allah bagi, ya, kesenangan pun Allah bagi, duit pun Allah bagi, tiba-tiba kita lawan dia. Tiba-tiba kita menongkah perintah dia. Tuan-tuan jangan ingat orang yang mendedahkan aurat, ya, ini orang yang biasa-biasa, orang ni telah, ya, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, puasa wajib. Ya, 183 surah Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu difardukan berpuasa. Ya, kutiba ay furida. Ya, difardukan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu. Mereka juga berpuasa. La'allakum tattaqun. Ya, di sebalik perintah puasa itu, apa yang Allah Ta'ala nak kita capai ialah taqwa. Ya, la'allakum tattaqun makna kata ialah moga-moga kamu bertakwa. Boleh jadi orang yang puasa dapat takwa, boleh jadi orang yang puasa dapat taqwa. Kan, takwa
taqwa. Takwa, ya. Akhirnya ialah dapat takwa. Jadi nak dapat takwa ni tuan-tuan sekalian, kita kena tunduk patuh segala titah perintah Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Tuan-tuan sekalian boleh share ya, share, sebar-sebarkan, mudah-mudahan kita pakak-pakak dapat pahala seorang sikit ya dalam kuliah online kita pada pagi ni insya-Allah. Ya, sebar-sebarkan, sampaikan. Nabi sebut 3 golongan ya akan mendapat ganjaran pahala dengan sebab satu anak panah. Ya, wa fi riwayatin aw kama qala. Pertama orang yang memanah, yang kedua orang yang tolong hulurkan anak panah, yang ketiga ialah orang yang sedang yang buat anak panah. Ya, daripada kalau buluh-buluh lah ya diasar, diraut sebagainya sehingga menjadi anak panah. Maka kita juga demikian boleh dapat pahala yang sama, pahala yang baik. Nabi kata man dalla ala khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjuki suatu benda yang baik, dia akan dapat pahala seperti orang yang buat benda yang baik tersebut. InsyaAllah dalam kuliah online kita ni, sebar-sebarkan saban hari tuan-tuan insyaAllah sehingga ke akhir Ramadan nanti. Ya, dekat-dekat Syawal nanti kita bicara Syawal pula. Ya, ibadah dalam bulan Syawal. Ya, mungkin ada perubahan sebab, perubahan apa? Perubahan sebab kita dalam tempoh PKP ni, mungkin solat raya tidak seperti sebelum ini juga. Ya, Ramadan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Raya juga mungkin tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan mungkin juga pilihan raya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Kat mana tadi? Ya. Okey. Pakat sebar-sebarkan. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala ya bersama dalam perkara kebaikan ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang dia faham hanya puasa ni tak makan tak minum. Ya, sebab tu Imam Ghazali kata puasa awam. Puasa awam ni dia tak makan tak minum dan dia tak buat perkara yang membatalkan puasa. Ya, yang tu saja. Tetapi ada satu tingkatan lagi, puasa pertengahan. Ya, puasa khusus, puasa pertengahan, dia tak makan tak minum. Ya, dan dia jaga anggota zahirnya daripada terlibat dengan perkara-perkara dosa. Ya, mata tidak melihat kepada perkara dosa, telinga tidak mendengar pada perkara dosa, ya, tangan tidak mengambil pada perkara dosa, tidak melangkah kakinya kepada perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan sebagainya. Hak ni puasa pertengahan. Dan ada lagi satu tahap puasa yang paling tinggi, ya, ialah puasa al-khawas, iaitulah puasa dia bukan setakat tak makan, tak minum dan jaga anggota zahirnya, tetapi satu perkara lagi dia jaga ialah dia puasa sekali hati dia, tuan-tuan. Ya, hati dia pun dia puasa. Ya, hati pun berpuasa, tak bersangka buruk dengan orang, ya, memaafkan orang, ya, apa lagi? Tidak ada sifat-sifat mazmumah, ya, bahkan dihiasi hatinya itu dengan sifat-sifat mahmudah. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang disebut oleh Nabi SAW. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedah. Ya, Nabi kata min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda keelokan ya dan kebaikan seseorang muslim itu ialah dia berupaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah, tidak ada makna pada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, InsyaAllah kita sambung kitab kita pada pagi ini. Ya, kita masih lagi di bawah bab ya menjaga lidah sikit lagi. Ya, kemudian kita akan sambung dengan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Perkataan yang baik. Sebab tu bila kita bercakap benda baik ni, tuan-tuan sekalian ya, mudah-mudahan dia menjadi suatu motivasi pada diri kita untuk kita laksanakan benda baik. Untuk kita buat benda baik. Ya, sebab apa? Mulut kita lebih dekat dengan telinga kita. Nak berbanding dengan mulut kita dengan telinga orang lain, mulut kita lagi dekat dengan telinga kita.
Maka bila kita bercakap dengan benda baik ni, sebab itu Allah sebut, ya wa qulu qawlan thaqila. Katalah dengan perkataan yang baik-baik. Cakaplah dengan cakapan yang baik-baik. Yuslih lakum a'malakum. Nampak? Kesan daripada kita bercakap dengan benda yang baik, kita berkata, kita bertutur dengan tuturan yang baik. Bila bercakap, ada unsur-unsur nasihat. Bila bercakap, ada unsur-unsur pesanan. Bila bercakap itu dalam kerangka al-adhkar wal-awrad, zikir-zikir dan wirid. Bila bercakap, ada manfaat. Bila bercakap, ada unsur-unsur al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, maka ini kesan baiknya apa tuan-tuan? Allah kata yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kamu. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tu kesan daripada cakap baik tuan-tuan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul baginya pahala kejayaan yang besar. Tuan-tuan dan puan sekalian, sidang penonton yang saya hormati sekalian, ya, kata pengarang kitab ini, dia kata bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Bila kita bercakap benda tak baik, maka dia memberi suatu refleksi yang tidak baik kepada anggota kita. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawasanya bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul atas petunjuk, kerana bahawasanya engkau jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahuilah olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada manfaat akan dikau. Ni seorang waliullah tuan-tuan sekalian. Ya, tengok dia kata apa? Ya, bila kita rasa, ya, bila didapati, ya, pada kita ni keras hati, badan jadi lemah, tidak bersemangat, tidak bertenaga, ya, kerap kali putus asa, ya, nampak keluhan-keluhan orang yang kecewa, maka ketahuilah orang ini, ya, orang yang dari sudut mungkin kesilapan-kesilapan yang dia buat apa dia? Kerana tutur bicaranya, kerana cakap-cakapan dia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebab tu bulan Ramadan ini, ya, dalam satu hadis Nabi kata man lam yada' qauladz-dzur, ya, man lam yada' qauladz-dzur wal amala bih falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ya, Nabi kata sesiapa yang tidak boleh meninggalkan kata-kata dusta, wal amala bih, dan dia beramal dengan kata-kata dusta tersebut, Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka sebab tu bila kita puasa, kita jaga, ya, jaga mulut kita, ya, sebab di sana kebimbangan saya, tuan-tuan puan sekalian, kebimbangan kita semua, ya, ialah ada orang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Ada orang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Rugilah kita. Wa kam min sha'imin laysa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, mereka tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Ya, jadi rugilah kita kalau kita hanya puasa, rupa-rupanya kita tak dapat apa-apa melainkan kita dapat lapar dan dahaga saja. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, demikian insya-Allah kita tengok Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Ya, mudah-mudahan kita dah habis bab tu, nanti kita akan sambung pada bab menjaga perut. Ya, mudah-mudahan ada perkongsian yang baik, ya, dalam kita memahami kitab Penawar Bagi Hati.
Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita menggunakan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Nampak Kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. InsyaAllah mudah-mudahan ya ada perkongsian yang baik daripada kitab yang barakah ini insyaAllah. Kita sampai pada bab makruh tidur tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makruh kita tidur tanpa zikrullah. Ya, so jangan pergi tidur begitu saja, jangan. Ya, tetapi tidur itu kita cuba buat apa yang Nabi kita anjurkan. Apa yang Nabi kita buat, insya-Allah dia jadi sunnah. Ya, dan kita cuba buat setakat yang kita mampu buat, kerana di sana banyak amalan-amalan sunnah yang Nabi buat, doa-doa, zikir-zikir tertentu yang Nabi buat. Tapi mungkin kita tak mampu nak buat semua. Kaedah menyebut ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Barang yang tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Buatlah sebahagian yang boleh kita buat. Ya, insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Makruh tidur tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tirah." Sesiapa yang duduk di suatu tempat dan tidak menyebut nama Allah, maka dia akan mendapat aib dari Allah. Dan siapa yang berbaring di suatu pembaringan dan tidak menyebut nama Allah, maka dia akan mendapat aib daripada Allah. Ya, tirah dengan makna cacat. Ya, cacat. Ya, ada kecacatan. Maksudnya begitulah. Ya, tiratun tu tiratun tu ialah kecacatan. Ya. Tapi dalam terjemahan-terjemahan lain juga disebut sebagai aib. Ya, maksudnya ada kelompongan, ada keaiban lah. Ya, dan juga ada kecacatan. Ya, bila kita tidur dengan tidak zikrullah, tidak membaca doa sebelum tidur, ya, tidak membaca apa-apa zikir dan doa. So kena bacalah, ya, baca. Ya, doa yang biasa kita hafal, ya, bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Bismillah wada'tu jambi, ya, ila akhirih, dan yang lain-lain banyak. Ya, yang mana kita boleh beramal, silakan beramal. Ya, dan tuan-tuan, ada satu doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ya, doa ni merupakan wasiat, ya, Nabi SAW kepada Sa'ad bin Mu'az. Ya, kepada Sa'ad bin Mu'az. Kepada Mu'az bin Jabal. Ya. Satu hari Nabi sebut kat Mu'az, ya Mu'az, ya, mahu tak kamu aku tunjukkan kepada kamu satu doa? Ya, bukan, Nabi kata la Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata la tada'anna, jangan kamu tinggalkan, ya, doa ini setiap kali selepas sembahyang fardu. Jangan tinggal. Apa tuan-tuan sekalian? Jangan tinggal doa ni. InsyaAllah kita cuba-cuba beramal dengannya, sedaya upaya kita beramal dengannya. Ya, baik sangat doa ni. Maknanya sangat baik, sangat cantik tuan-tuan sekalian. Apa dia? Allahumma inni, Allahumma Allahumma salli Muhammad. Allahumma inni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk aku mengingatimu. Ni. Ya, sebab tu kadang-kadang kita bukan tak nak baca. Ya, ustaz, saya bukan tak nak baca sebelum tidur, tapi terlupa. Ya, terlupa. Kadang-kadang kita ghaflah, kita lalai, menyebabkan kita lupa. Ya, maka kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku dalam usaha untuk aku mengingatimu. Wa syukrika, ya, tolonglah aku, bantulah aku dalam setiap perkara untuk aku mensyukuri segala nikmat
kamu ke atasku. Ya, wa husni ibadatik, ya, dan juga ya Allah tolonglah aku dalam pada aku memperbaiki amal dan mempercantikkan ibadah aku untukmu. Tu. Ya, insya-Allah kita pakat-pakat baca. Nabi sebut la tada'anna, jangan kamu tinggalkan lepas kali sembahyang fardu. Sebelum kita beredar, baca doa ni. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku mengingatimu. Tolonglah aku untuk aku mensyukuri segala nikmatku ke atasmu. Ya, dan tolonglah aku untuk aku mempercantik dan perbaiki ibadah aku, ya, untuk kamu. InsyaAllah. Seterusnya zikir ketika terjaga pada malam hari dan ingin tidur kembali. Tidur-tidur waktu malam, kita terjaga. Ya, kita terjaga. So, apa kita kena buat? Ya, antara sunnahnya ialah, ya, kita dianjurkan, ya, oleh baginda Nabi SAW untuk kita baca doa, ya, dan kita zikir. Apa zikir dan doanya? Tengok. Perlu diketahui bahawa orang yang terjaga pada waktu malam, pada malam hari, ada dua jenis. Pertama, orang yang tidak tidur lagi, dan telah kami paparkan di awal kitab ini mengenai zikir-zikirnya. Yang kedua, orang yang ingin tidur kembali. Kumpulan kedua ini dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai dia tertidur. Kumpulan yang kedua. Ya. Banyak sekali zikir dalam keadaan seperti ini, di antaranya telah dijelaskan berkaitan dengan kumpulan pertama. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ubadah bin Samit, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man ta'ara minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahumma ghafirli aw da'a ustujib lahu fa in tawadda'a qubilat salatuhu. Ya. Baik. Ya, saya sarankanlah tuan-tuan puan sekalian, sidang penonton semua, kalau dapat kita miliki kitab, ya, Al-Adhkar Imam Nawawi ni. Ya, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ni tuan-tuan puan sekalian, ya, sangat sesuai, sangat baik untuk kita baca zikir-zikir, doa-doa, al-azkar wal aurat, wirid-wirid yang ada dalam ni, ya, yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Ya, kadang-kadang kita bukan ingat juga banyak doa-doa ni, tapi bila ada buku Al-Azkar Imam Nawawi ni, ya, mungkin kita kena letak dekat dengan dalam bilik kita, dekat katil kita, tempat tidur pembaringan kita, so kita boleh buka dan kita mudah untuk beramal dengannya. InsyaAllah suatu motivasi lah, ya, dalam bulan Ramadan ni. Ya. Nabi kata, ya, sesiapa yang terjaga pada malam hari kemudian mengucap apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian lepas pada dibaca tu, dia kata apa? Allahumma ghafirli au du'a ustujiba lahu fa in tawadda'a qubilat salatuhu. Ya, siapa yang terjaga pada malam hari kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian dia kata tiada Tuhan, la ilaha illallah wahdah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata, ya Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah aku. Atau berdoa, nescaya doanya akan dikabulkan apabila dia berwudu, kemudian solat, nescaya solatnya akan diterima. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Hebat tuan-tuan sekalian. Tinggal lagi kita mampu beramal ataupun. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, perkara yang tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Apa yang boleh kita buat, sebahagian yang boleh kita buat, ya, secebis yang boleh kita buat, kita cuba buat. Ya, terjaga malam, ya, paling tidak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma ghfirli dhanbi, ya. Minta ampunlah pada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan kalau kita berupaya lagi tuan-tuan sekalian, bangun ambil wuduk, solat 2 rakaat. Ya, dalam hadis disebut, ya, ustujibalah, ya, diperkenankan, ya, doa-doa kita, solat kita itu diterima. Demikian pembetulan, demikian berdasarkan apa yang kami dengar secara terperinci dan berdasar manuskrip asal dari Sahih Bukhari. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan sanad yang tidak didaifkan olehnya daripada Aisyah radhiyallahu an bahawa Rasul SAW apabila terjaga pada waktu malam, Nabi mengucap la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak, Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Banyaklah, ya, banyaklah zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid yang Nabi SAW baca, ya, yang mungkin saya katakan tadi bahawa kita mungkin tak hafal semua, tapi barang tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Ya, sama juga la ilaha illa anta subhanakallahumma Allah astaghfiruka li dhanbi. Ya, Nabi minta ampun. Ya, tuan-tuan sekalian, kita bulan Ramadan ni kena banyak minta ampun, banyak istighfar pada Allah, banyak selawat Nabi, banyak, ya, baca Quran. Ya, bulan ni bulan turun Quran tuan-tuan sekalian. Kalau bulan ni kita jauh juga dengan Quran, ya, tolong tanya diri sendiri, bila lagi hak kita boleh dekat dengan Quran? Bilakah masa ataupun waktu yang kita kata kita hampir dengan Quran? Ya, kalau bulan Ramadan ni masih tidak hampir, masih tidak baca, masih tidak sibuk dengan al-azkar wal aurat wa zikrullah wa qiraatil Quran, ya, tolong tanya diri, bila lagi waktu yang kita, ya, banyak dan kita hampir dengan Al-Quranul Karim. Ya, demikian juga sedekah. Sedekah tuan-tuan, kalau bulan lain kita mungkin ada masa sedekah, ada masa tidak masa sedekah. Bulan Ramadan, ya, kalau dapat kita memperbanyakkan sedekah kita, hebatkan sedekah kita. Ya, perbanyakkan sedekah kita. Afdalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling baik sedekah dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian. Ya, sidang penonton semua, kata Aisyah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi SAW ini adalah ajwadun nas, orang yang sangat pemurah. Dan dengan kedatangan Ramadan, Nabi menjadi lebih pemurah tuan-tuan sekalian. Ya, Nabi menjadi lebih pemurah. Maka kita yang mencintai Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita yang sangat mencintai Nabi, sedih tuan-tuan, ya, bulan Ramadan ni kita dah tak, ya, Masjid Nabawi tidak dipenuhi, tidak dihadiri, ya, oleh kita yang duduk jauh ni, lebih-lebih lagi lah tuan-tuan. Ya, tahun ni bila ditimpa wabak musibah ni tuan-tuan, ya, satu dunia, ya, umat Islam secara khusus sedih tuan-tuan. Masjidil Haram Mekah, ya, tak tahulah bila kita boleh pergi lagi melaksanakan ibadah, ya, sama ada haji atau umrah, ya, menziarah Baitullah, ya, bilakah lagi kita boleh pergi, ya, tak tahulah ke depan ni. Yang pasti haji boleh pergi, tidak boleh laksanakan. Ya, kemudian tak boleh kita tak boleh lagi ziarah Nabi SAW waktu ini. Kita doalah sama-sama dengan keberkatan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan nanti wabak ini segera pergi, ya, dan Allah angkat segala musibah ini supaya dia menjadi kebaikan. Dan yang pastinya apa yang berlaku ni tuan sekalian ada hikmah, ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan kita belajar di sebalik, ya, apa yang berlaku ini. Kita kena kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, ya. Min alamatin najah ar-rujuk ila Allah fil bidayah. Ya, kita nak pengakhiran yang cemerlang berjaya ni, dan tentunya kehidupan mukmin ni tuan-tuan sekalian, kecemerlangan yang kita kata ni ialah bukan di dunia, ya, tetapi hari akhirat kelak. Selamat kita, ya, daripada siksa neraka Allah. Allah redha pada kita. Kita diterima menjadi hamba-Nya, hamba Allah yang baik. Ya, kita doa, ya, dan disebut kita kena kembali kepada Allah. Ya, kembali pada Allah. Betulkah mungkin silap tu ada pada saya, ada pada kita, ada pada tuan-tuan puan sekalian? Kita doa istighfar, banyakkan selawat. Doa, antara doanya ialah bizahirul ghaib. Kita doa, ya, pada rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Ya, doa ibu ayah, doa pada ibu ayah, ya, doa pada ibu ayah pula, doa pada anak-anak, ya, doa pada
orang yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, yang pastinya kita kena doa bersama supaya musibah ini segera pergi. Mudah-mudahan kehidupan kita merindui, mencintai kehidupan yang seperti sebelumnya. Ya, kita boleh bebas. Ya, ini tak tahulah tuan-tuan sekalian. Ya, saya mutawif juga. Ya, sedih tahun ni tuan-tuan sekalian. Ya, tak tahulah. Ya, boleh pergi ataupun tidak untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, tahun ni dan tahun-tahun berikutnya. Kita doakanlah. Ya, pastinya ada hikmah. Tuan-tuan sekalian, ya, saya sebut bahawa Nabi SAW ni banyak zikir-zikir, doa-doa yang Nabi buat. Ya, dan kita ada benda yang kita boleh buat dan mungkin ada benda yang kita tak mampu nak buat. Mungkin kerana tak ingat, tak hafal sebagainya. Ya, barang yang tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Kita buat takat yang boleh. Ya. Hadis yang terakhir pada pagi ini tuan-tuan sekalian, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada berkata bahawa Rasulullah SAW apabila terjaga pada malam hari, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, lagi maha berkuasa, Tuhan langit, bumi dan apa yang berada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Tuan-tuan sekalian. Ya, banyak doa-doa, saya ambil sebahagian saja. Ya, dalam bab zikir ketika kita terjaga pada waktu malam, ya, pada malam hari dan ingin kita tidur kembali. Ya, so mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan sekalian. Ya, dan insya-Allah nanti kita akan sambung pada tajuk berikutnya, zikir ketika gelisah dan tidak boleh tidur. Tuan-tuan sekalian, akhirnya, ya, ada beberapa pesanan yang saya nak kongsi. Ya, yang pertama sekali, ya, kita jaga solat jemaah kita. Jaga solat jemaah tuan-tuan. Pelik tuan-tuan, solat sunat tarawih bukan main jaga, tiba-tiba solat fardu kita tak jaga. Pelik? Ya pelik. Sangat pelik. Sedangkan solat fardu, lagilah kita kena jaga sebab dia kewajipan. Dia suatu kefarduan. Solat sunat tarawih ni tuan-tuan sekalian, nama pun sunat. Ya, nama pun solat sunat. Kan pelik, solat sunat tarawih kita jaga, solat fardu kita tak jaga. Pelik juga. Puasa bukan main jaga, tiba-tiba aurat kita tak tutup. Sedangkan puasa perintah Allah, aurat juga perintah Allah, menutup aurat juga perintah Allah. Ya, firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhan nabi, qul lil mu'minin, qul lil mu'minina yaghuddu," qul ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi, bagi tahu pada isteri-isteri kamu, pada anak-anak perempuan kamu dan seluruh kaum mukminat supaya mereka melabuhkan pakaian mereka, tutup aurat mereka. Tutup aurat, jaga aurat. Ya, tuan, rugilah. Ya, kita puasa tapi kita hanya faham puasa itu dengan tak makan tak minum. Ya, pelik. Jadi jaga solat jemaah. Ya, mudah-mudahan keberkatan ya kita ya bersama dengan kita menjaga solat jemaah. Ya, solat jemaah ni tuan-tuan sekalian, ada, ya, saya nak kongsi akhir ni kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni tuan-tuan sekalian, satu hari dia mari jumpa Nabi. Ya, siapa Abdullah bin Ummi Maktum? Abdullah bin Ummi Maktum ialah seorang sahabat yang matanya buta. Ya, matanya buta, dan dia juga disebut muazzin Rasul. Ya, tukang azan di masjid Nabi. Kita biasa dengar Bilal bin Rabah, ya. Ya, Bilal bin Rabah betul, tapi salah seorang lagi muazzin di masjid Nabi ni ialah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang mata buta. Satu hari kan dia mari jumpa Nabi, ya. Surah yang masyhur, ya, yang turun, ayat ni turun dengan sebab dia. Ya, ketika dia mari jumpa Nabi, ketika itu waktu itu Nabi sedang berbicara dengan pembesar Quraisy. Nabi tengah bercakap-cakap, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, mari teraba-raba. Ya, lalu dia sentuh dengan Nabi, bersentuhan dengan Nabi, lalu ya, dia nak tanya pada Nabi sesuatu. Nabi SAW ni tuan-tuan, bila Nabi pusing, Nabi tengok Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi bila tengok Abdullah bin Ummi Maktum, apa Nabi buat? Refleksi Nabi ialah Nabi berwajah masam dan Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, tu surah Abasa tu. Ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya, ila akhirih. Saya nak sebut tuan-tuan, ayat ini turun menyebabkan Nabi SAW juga seakan-akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang, ya, Nabi
abasa wa tawalla, berwajah masam dan berpaling kamu wahai Muhammad. Ya, an ja'ahul a'ma, ketika mana kamu didatangi oleh seorang buta. Seorang buta itu ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ringkasnya tuan-tuan saya nak sebut, ya, dalam ayat tu Allah tegur Nabi, kalla innaha tadhkirah, wahai Muhammad, ingat ini peringatan bagi kamu. Ya, maknanya jangan buat macam tu. Ya, jangan buat macam tu. Dan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, lepas pada kisah itu, Nabi sangat menghormati, Nabi sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Tuan-tuan, saya nak sebutnya ialah Abdullah bin Maktum, satu hari dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya untuk dikecualikan daripada sembahyang Jumaat. Ya, inilah tuan-tuan. Ya, kisah ni untuk penutup tazkirah kita pada pagi ni. Ya, untuk kita ambil perhatian, ambil peringatan tentang pentingnya, betapa pentingnya untuk kita jaga solat Jumaat. Ya. Ganjaran sedia maklum, 27 kali ganda lebih baik daripada sembahyang seorang. Ya, so kita cuba buat yang terbaik. Abdullah bin Maktum dia jumpa, ya Rasulullah, izinkan saya untuk dikecuali pada sembahyang Jumaat. Nabi tanya, siapa? Saya buta ya Rasulullah, saya tak nampak, susah bagi saya untuk pergi sembahyang Jumaat. Nabi SAW pun bila tengok dia buta, Nabi tengok lalu Nabi kata, tak apalah, dia pun pusing tuan. Dia berpusing, dia langkah beberapa langkah, Nabi panggil dia, wahai Abdullah, adakah kamu dengar azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, ya, saya dengar azan. Nabi kata, kalau kamu dengar azan, kamu juga kena pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, sembahyang Jumaat ialah sunat muakkad, sunat yang dituntun. Ya, pakat-pakat jaga. Ramadan lagilah kita kena jaga, tuan-tuan. Rancang subuhnya, ya, kita dah sahur, bangun, rancang untuk ke masjid. Zuhur rancang untuk ke masjid. Asar sembahyang, rancang untuk kita solat Jumaat, jaga solat Jumaat. Kalau di rumah dalam tempoh PKP ni, sembahyanglah dengan ahli keluarga di rumah, solat Jumaat. Ya, jangan solat seorang-seorang, solat Jumaat. Ya. Kemudian dia langkah beberapa langkah. Nabi tanya, kamu dengar azan? Ya, saya dengar azan. Nabi kata, kamu kena pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, pada keesokan harinya dia pun pergilah sembahyang Jumaat. Dia pergi, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ya, tiba-tiba muncul pada dia satu orang yang tolong bawa dia pergi sembahyang Jumaat. Ya. Bawa dia pergi sembahyang Jumaat. Lalu dia tanya, siapakah gerangan tuan ini? Kata lelaki ini, tak apalah, kamu tak perlu tahu siapa saya. Kamu tak perlu tahu. Dia kata, bagus kamu, saya akan bagi tahu kepada Rasul SAW. Kata lelaki ini, jangan bagi tahu. Ya, last sekali bila dia pakat supaya jangan bagi tahu kat Nabi, dia pun memperkenalkan diri dia. Dia kata, wahai Abdullah, saya adalah syaitan. Ya, yang datang menyerupai manusia ni, mari pimpin kamu supaya kamu boleh pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tengok, setan pun tolong ni. Pimpin pergi sembahyang Jumaat. Kenapa tuan-tuan? Dulu waktu kamu pergi sembahyang Jumaat, kamu berjalan, kamu tersepak batu, kaki kamu tersadung batu, kamu jatuh, kamu bangun dan kamu teruskan perjalanan untuk pergi sembahyang Jumaat. Allah Ta'ala mencucuri rahmatnya ke atas kamu, dan rahmat Allah keampunan bagi kamu, banyak kebaikan yang kamu dapat. Hari ini aku mari tolong kamu supaya kamu tidak tersepak batu, supaya kamu tak dapat rahmat dan ya keampunan daripada Allah yang banyak. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, ya, tu syaitan tu, tuan-tuan. Ya, nah kita bulan Ramadan ni, tuan-tuan, syaitan dibelenggu. Ya, syaitan dipenjara. Apa alasan lagi kita nak bagi? Ya, malas lagi, sibuk lagi, tak sempat buat, masih lagi ke sana kemari, sehingga tak sempat nak kualitikan ibadah, solat kita, Quran kita, zikir kita, wirid kita dan yang lain-lain. Tuan-tuan, yang akhir sekali, jangan lupa ya, doa kepada orang lain. Kita doa dalam keadaan dia tak tahu. Ya, di situ ada waktu yang sangat mustajab doa. Ya, kita berbuka, tuan-tuan, sebelum berbuka doa dulu. Doa dulu dengan doa-doa. Apa yang kita nak minta dalam hidup kita ni, tuan-tuan? Hidup kita tak lama. Ya, ini antara tanda-tanda akhir zaman ni banyak dah. Antaranya wabak ni lah. Ya, so kita doalah. Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir mungkin. Ya, semoga keampunan menjadi milik kita bersama, kebaikan menjadi milik kita bersama. Sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada keesokan harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.